Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama, bolehkah kita berdoa spesifik contohnya untuk dapat anak lelaki atau anak perempuan? Adakah dikira melampau dalam berdoa tersebut? Jawab dia tidak. Sebab anak ni kita berdoa, kita nak macam boleh lah. Contohlah orang tu nikah, kahwin, dapat anak. Anak dia 5 perempuan. Pas orang lagi perempuan, dia nak doa anak lelaki. Atau sebaliknya 5 lelaki, dia nak doa anak dapat anak perempuan. Maka bolehlah, tak ada masalah. Selama mana nak minta anak lelaki ke anak perempuan. Dan ini juga yang diajar oleh para nabi zaman dulu. Bagaimana Rabbi la tazarni fardan, jangan kamu tinggal aku seorang-seorang, berilah aku waris untuk nak jaga aku, jaga bukan jagalah, sambung perjuangan aku ni. Maka Allah beri kepadanya. Ada nabi seperti Nabi Ibrahim doa Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah anak-anak yang saleh. Lebih pada maksud anak lelaki lah di situ. Maka Allah beri pada dia 2 anak, Ismail dan juga Ishaq. Yang kedua, dalam i'tidal, dalam solat sunat tasbih, jadi tasbihnya 10 kali. Oleh kerana sembahyang tersebut adalah sembahyang yang disebut seperti itu, maka dibuat tak jadi masalah. Memang kadang-kadang jadi lama lah sikit, tapi ada sebab. Dan kita selalu sebut al-ibadatu asluhat tawakkuf. Asal ibadat itu tawakuf. Apa makna tawakuf? Maknanya kita tengok ada Nabi kata ke tak, apa Nabi buat ke, apa Nabi suruh sebagainya, kita ikut. Oleh kerana semayang tasbih ni masa i'tidal 10 kali dan dia lama, maka tak jadi masalah. Adakah perlu setiap perbuatan dalam solat kena sertakan niat? Jawab dia sebenarnya tidak. Sebab apa yang disuruh niat tu, kalau kita sebut dalam sembahyang kita ni, niat pada awal. Bila kita niat usalli, aku sembahyang, i'tidal pun termasuk dalam sembahyang, rokok pun termasuk dalam sembahyang, sujud pun dalam sembahyang. Jadi satu je. Cuma apa yang dibahaskan tadi berkenaan dengan rokok, sebab ada orang dia rokok macam-macam kerana. Jadi bila kerana lain tu, dia bukan lagi, walaupun ni macam contohnya, dia mata celek, dia tengok tengah semayang tu, nampaklah orang duk nak baling bola ke apa-apa, oh pakai rokok, dia pun rokok selalu dah juga. Takut kena atas kepala dia. Jadi bila ada niat yang lain, asalnya tak payah apa-apa. Dan rokok tu memang sejuzuk daripada solat yang kita niat pada awalnya. Dan bila kita sebut rukun solat dengan makna niat, sekali je. Hak mula-mula itu hak asalnya. Dulu selepas solat ba'da isyak, saya akan solat sunat witir 1 rakaat. Tapi ada kawan tegur witir 1 rakaat makruh. Jadi benarkah makruh? Atas nama witir, semata-mata witir tanpa didahulukan yang lain, memang itu makruh. Tapi kalau witir didirikan bersamanya dengan solat-solat lain walaupun 1 rakaat, maka sebahagian ulama menyatakan tidak makruh. Cuma mereka katakan witir ada yang afdal, ada yang akmal, ada yang boleh. Mana witir walaupun 1 rakaat sah. Tetapi yang akmalnya, yang sempurnanya 3 rakaat. Dan kalau nak buat lebih daripada itu adalah lebih baik, tak ada masalah witir. Ini masalah witir. Cuma kalau saja-saja dia nak sembahyang witir 1 rakaat saja, itu yang disebutkan makruh tu. Takbiratul ula bersama imam, waktu bilakah atau berapa jarak dengan takbiratul ihram? Saya pun tak tahu takbiratul ula ni apa.
Apakah maksud takbiratul ula? Apakah maksud takbiratul ula tu maknanya sama takbirah pertama tu maknanya takbiratul ihram? Kalau takbiratul ihram maksudnya selepas selesai imam takbir dengan ra tu habis dah. Allahu akbar. Jangan dia baru nak masuk bab kita terus Allah. Sebab Nabi bersabda iza kabbaral imam fakabbiru. Bila imam sudah takbir maka takbir. Pak itu maknanya litakib. Maknanya biar selesai dulu imam terus takbir. Fa tu makna tak tunggu sampai 2 minit 10 minit tak, terus takbir. Tu maksud dia kalau takbir tu. Seterusnya abang saya meninggal dunia dan meninggalkan 1 isteri dan 5 anak. Siapakah yang bertanggungjawab ke atas nafkah anaknya? Adakah pakcik-pakciknya? Sekiranya isterinya kahwin baru, adakah nafkah anak tirinya wajib ke atasnya? Sekiranya isterinya serba cukup dan mampu tanggung anak-anaknya sendiri, adakah pakcik wajib juga menanggung nafkah anak-anaknya? Dalam masalah ni yang pertama sekali saya syorkan, bila berlaku kematian seperti ini, terutamanya kaum keluarga lelaki, dan kalau boleh bergabung dengan kaum keluarga wanita, mana kaum keluarga suami dan kaum keluarga isteri. Kaum keluarga suami bincang, ni abang kita, adik kita ni mati, dia tinggal 4 orang anak. Anak dia ni yatim, ada mak ni, isteri dia ni begini. Jadi macam mana kita? Kalau macam tu kena cek pula, dia ni kerja apa, adik ni dia punya duitnya ada tak, pencengnya ada tak, apa takaful ada tak, kemampuan tu macam mana, isteri ni pula macam mana. Kena tengok, kena suluh habis, supaya pembesaran anak-anak yang juga anak-anak saudara tu adalah dalam keadaan selesa dan senang. Kalau tak, dia mungkin akan membawa kepada masalah, dan masalah tu akan menyebabkan anak-anak saudara ni tidak akan respect kepada pak-pak saudara. Dan pak-pak saudara ni nak tahu baik tak baik bukan masa bapa anak yang kaya ni ada, masa bapa tu tak ada. Tu baru kita kenal pak saudara baik ataupun pak saudara tak baik. Jadi sebaik-baiknya kena bincang, dan ada niat masing-masing tu nak bantu. Dan kalau boleh, biar bantu berterusan, bukan bantu dalam bentuk banyak sekali je. Dan ini pun bala. Apa makna? Hak ni bagi 1,000, hak ni bagi ni, dapatlah 3,000, 4,000, lepas tu siap wada je. Jadi tak kena. Dan sentiasa tanya khabar anak-anak saudara ni. Bahkan inilah yang diajar oleh salafus salih. Jaga betul-betul. Kalau pakcik-pakciknya tolong, pakcik ni tolong atas 3 sebab. Sebab yang pertama, dia tolong kerana anak yatim. Sebab yang kedua, kerana anak saudara dia. Sebab yang ketiga, dia tolong kerana kaum kerabat dia. Maka keperluan seperti itu jauh lebih besar pahala di sisi Allah. Barulah keluarga harmoni. Sama juga dengan waris perempuan walaupun tidak kuat. Tapi sekarang ni kadang-kadang belah pengantin perempuan kuat lagi pada pengantin lelaki. Banyak juga sekarang ni keluarga beza dah, dulu dengan sekarang beza. Jadi yang pengantin perempuan pun boleh juga ambil. Dan apa yang saya tengok, yang saya dengar, fenomena mutakhir ni, hak perempuan lebih pula pada hak lelaki. Hak lelaki ada je. Ni pun masalah juga tu. Yang itu pun kena betulkan biar secara sebaik-baiknya. Bila dah betul semua sekali dan bincang, fikir macam mana cara urusan semua sekali, ini akan menenangkan dan menyenangkan pihak isteri yang baru kematian,
suaminya dan kebuntuan itu dapat diselesaikan. Mungkin hak ni kata saya boleh batu setakat ni, hak ni kata tak apa, untuk baju setiap kali raya hamba 3 pasang seorang. Hak ni kata saya kebetulan untuk buka sekolah, awal sekolah dengan akhir sekolah hamba. Hak ni kata saya bulan-bulan bolehlah setiap seorang tu saya bagi RM100 seorang, jadi 300 boleh. Orang ni kata, jadi akhirnya semua akan bertanggungjawab. Si anak-anak ni dia akan rasa ni pak saudara dia, ni pak saudara dia. Kasih sayang tu akan tinggi. Kasih sayang tu tinggi yang amat sangat. Tapi kalau tak, dia akan jadi huru hara, dia akan jadi tak baik. Bahkan dia akan jadi prejudis. Dia akan keluar kalimah ada pak saudara saja je. Contohnya, pak saudara dalam harap. Bila pak saudara ni akan jadi baik balik? Bila mana anak-anak ni berjaya jadi wakil rakyat, jadi timbalan menteri, jadi ketua pengaruh, jadi ni hak tu 8 pupu pun mari. 8 pupu, bukan sekadar anak pak saudara ya. 8 pupu mari, rakyat ni takkan tak kenal ni, gini. Ni pun bala tuan-tuan. Perkara tu kita kena tu. Dan walaupun sepatutnya kepada atuk, sekarang ni kita kena faham, kadang-kadang atuk pun tak apa gagah kot lah ni, dengan gaul kecil manis, darah tinggi, dialisis, duit dia habis waktu tu je. Iaitu pun kita kena ambil peranan dan caknaan supaya anak-anak yang kita tengok depan mata, boleh jadi Allah tak jadi anak kita bijak, tapi Allah jadi anak saudara kita bijak. Allah tak jadi anak kita bijak, tapi anak saudara kita bijak. Dan ada orang yang anak-anak saudara dia bantu dia lebih baik pada anak-anak dia pun ada. Dek kerana dia ni jaga dan dia ni hormat dan dia ni beri apa yang sepatutnya yang diberi perhatian. Itulah jawapan ringkas saya. Apa hukum kita bertawassul dengan wali Allah yang sudah meninggal? Jika dibenarkan, adakah ia digalakkan? Masalah ni yang pertama, kalau kita pergi, bagi saya ziarah kubur baik. Ziarah kubur tok-tok wali, ziarah kubur apa ni kita kata imam-imam, Imam Syafi'i, bagus pergi ziarah. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan kita ni sebagai orang Islam, bila tengok orang wali-wali ni, kita doalah kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Imam Syafi'i ni adalah imam yang hebat, ya Allah. Kehebatannya tu, ya Allah, berilah kepadaku boleh ikut dia, boleh faham macam dia, dan doa pada Allah. Maka pada masa itu kita menghimpunkan dua keadaan, hati kita pun tenang, keluar daripada khilaf, dan jiwa kita pun tetap kepada Allah, tapi kita kasih kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Kita baca sejarah dia, kita tengok perangai dia, kita tengok akhlak dia, semua sekali menyebabkan kita akan rasa keyakinan kepada Allah, dan kita dapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itulah dulu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din, alim ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.